Kalau ada live, kita support sikit orang nak dalam tu kan. Semua recording dia lambat susah, esok baru dapat lah. Oh, tunjuk juga kat page. Kita masuk juga dalam grup. Dalam FB Mahkota 5. FB Mahkota 5. Oh, bukan surau punya. Surau. Sorry, jemaah punya grup. Oh, grup lah, bukan page. Bukan page. Jadi kalau kata macam anak murid yang tak datang tu esok baru dapat. Esok. Dia video kejut macam tu. Dia macam boleh dekat kereta siapa. Itulah. Oh dah ada. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kak Ani dan juga Datin, Datuk, Ibu, Puan, Haja-haja, kakak-kakak, anak-anak sekalian. Anak-anak dah ada. Ibu-ibu je yang ada hari ini. Baik, Alhamdulillah hari ini insya-Allah kita sambung. Kalau tak salah saya tanda muka surat 151. 145 tak silap. 145. Oh, saya ter-advance 147. Maksudnya hari ni kita masuk 147 lah. 147, okey, 147. Okey, saya ter-advance satu InsyaAllah kita habiskan hari ini cerita tentang sabar. Kalau ada rezeki kesempatan masuk terus bab baru. Kalau tak ada bulan depan kita masuk bab baru ke insyaAllah. Kita nak habis dah ni buku ni. Tak tersangka dalam keadaan 2 tahun pun kita lebih kurang berhenti ya. Alhamdulillah kita berjaya insyaAllah. Dan jangan lupa ibu-ibu, tajuk buku yang kita sedang bedah adalah Rahsia Wanita Syurga. Ibu tengok balik muka surat 3, ini semua tips dia. In case kita tak ingat dah duduk mengaji apa dalam 3 tahun lepas ni kan. Ni, yang pertama kita dah belajar antara tips dia adalah wanita yang menjadi pencinta ilmu. Kemudian bab 2 kita dah belajar wanita hiasan dunia yang terindah, wanita soleha. Bab 3 dosa yang biasa bagi wanita, yang lazim wanita buat. Supaya kita belajar ni supaya apa? Supaya kita jauhi. Bab 4 kita dah belajar aurat. Bab 5 kita dah belajar menghias diri dengan wangian, boleh ke tak boleh kan, secara asasnya. Tapi saya tak pergi detail sebab saya bukan bidang fiqah. Tapi asasnya kita dah belajar juga. Bab 6 menghargai pemberian kan, apa suami kita bagi dan sebagainya kita terima, tidak mencela dan sebagainya. Bab 7 mengubat duka dengan sabar. Kita sekarang berada dalam bab 7. Ini semua bab-bab ni adalah tips-tips yang disusun oleh para penulis. Tips masuk syurga lah, senang contoh dia. Tapi betul lah kan, senang nak sebut tapi subhanallah, masya-Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kan? So bab 7 adalah sabar. Kita ada lagi 3 bab. Bab 8, bab 4, bab 9 kata-kata yang baik. Bab 10 kunci syurga itu milikmu, dengan antara cerita dia adalah solat, puasa, maruah diri, taat suami dan sebagainya insya-Allah. So mungkin dalam awal tahun depan, bulan 2 atau bulan 3 kita dah masuk kitab baru kan insya-Allah. Baik, jom kita masuk 147. Bersabarlah wahai wanita. Ibu-ibu kalau ingat hadis yang kita baca, ada seorang wanita, saya cerita secara asasnya dalam muka surat 140 kita dah lalui hadis ni kan. Kita dah lalui ada seorang wanita, Nabi SAW melalui atau melintasi seorang wanita tengah menangis di kubur, di tepi kubur, dan kemudian Nabi berpesan bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. 2 perkara Nabi pesan ya. Ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Ini hadis asas bagi perbincangan ini, muka surat 140. Kemudian Nabi wanita ni terlampau kesedihan sehingga menjawab apa? Ilaika anni, pilah
duk jauh daripada aku, kan? Ni kadang-kadang saya sebut hari tu, kadang-kadang kita buat benda ni. Tak faham, aku rasa apa, betul tak? Ni ayat ni, fa innaka lam tusab bi musibati, kamu tak tertimpa dengan musibah yang aku tertimpa padaku. Walam ta'rifku, dan kamu tak tahu. Dan ini antara benda yang kita selalu buat, mungkin. Kan, mungkin orang mana sihat sangatlah, bertakwalah pada Allah atas kematian ke, kehilangan ke, kejatuhan ke, kecurian, apa-apa je lah musibah. Tak ada tempat aku, tak tahu. Memang betul. Tapi tengok ni, rupanya ada seorang wanita yang kata demikian pada Nabi. Faqila laha, maka ada yang berkata kepada wanita tadi, innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hang tahu tak tu yang mai kata dekat hang tadi tu? Lebih kurang macam tu kan bahasa Kedah dia. Tu Nabi tu, innahu, sesungguhnya dia adalah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya wanita tu tak kenal. Kan? Fa'atas baban Nabi, kemudian dia datang jumpa Nabi balik. Kemudian Nabi sebut kat dia apa dia? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ada pada pukulan atau kejutan yang pertama. Yang sebenar-benar sabar, yang maha sabar tu ibu-ibu dekat mana? First time kita dapat sesuatu berita, itu sebenarnya yang mahal. Betul tak? Kadang-kadang kita take time baru kita dapat sabar kan, lepas kita duduk. Betul, yang tu bagus. Tapi sebenarnya nak cerita tentang sabar yang mahal itu first time dapat cerita tu. Ni, anak kita dapat 2A, 3B, 1C, 1D, 1E. Contoh pula kan. Semoga ibu anak-anak kita semua bilang, insya-Allah. Saya rasa saya bagi contoh tu bukan sebab apa, itu yang paling dekat dengan kita. Tak? Betul kan? Sebagai seorang ibu, sebagai seorang kakak, sebagai seorang nenek, tengok, cuti sekolah nenek cuti sekali. Kan? Tak salah ibu-ibu, memang pun. Kita pun duk tunggu lama dah ni kan? Duk tunggu lama dah. Saya November penuh dengan saya sebutkan November bulan berukhuh. 2 minggu pertama saya balik Kedah yang saya main dekat ibu tu. 2 minggu yang hujung, minggu ketiga kakak saya main penuh rumah. Minggu keempat mak bapak main. Lebih, lepas tu minggu tu duk pi ulang alik PD, abang sulung ada kat PD. Jadi seminggu tu ada kuliah saya yang terpaksa batal lah, takkan mak bapak duduk di rumah. Kan, mak bapak pun dah lama tak main, dah boleh rentas tu, rentas-rentahnya. Dalam keadaan mak saya ni tak apa sihat. Saya harap ada doa ibu-ibu semua untuk ibu mak saya juga kalau ada kebaikan daripada saya. Mak saya tak sihat lah ni, tak berapa pergi surau masjid juga dah. Sebab nak kena baring sentiasa kan. Jadi naik flight pun ambil wheelchair, tak boleh tak larat jalan dah. Tapi sebab cucu hak di PD tu nak masuk tentera, macam nenek-nenek kita hari ni lah. Cucu nak masuk tentera, tak larat pun nak main tengok juga cucu. Sebab apa cucu tak boleh balik? Sebab dia dah swab test kan. Dia tak boleh gerak pergi mana dah kan. Ada risiko. So kita post one untuk main sini. Tu nak kata cucu nak masuk tentera. Dan yang nak masuk tentera, nak saudara saya baru ni perempuan. Abang sulung saya bekas tentera, dah pencen. Jadi ni anak dia. Abang sulung dia pun, maksudnya abang sulung saya, anak sulung dia pun tentera. Ni anak bongsu dia perempuan pun tentera. Itu adik-adik tentera semua. Mak saya tak larat tu dah memang bertongkat lah. Jadi ni sebab sakit lutut kan. Nak main juga tengok cucu. Penuh lah bulan berukhuh. Okay. Baik. Ibu-ibu dimuliakan, kita sambung ke soal 147. Allah sebut berkaitan sabar sebanyak 90 tempat dalam Al-Quran ini. 90 tempat. Dan antara salah satu ayat yang saya nak sebut, mungkin ibu-ibu kalau ada Al-Quran dalam phone boleh buka. Kalau tak ada, tak apa. Ibu-ibu tulis dulu ayat ni, nanti balik buka dalam Al-Quran. Okey? Saya cari balik. Ayat dia, Masya Allah, tabarakallah, buat dia tak ada. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini ayat dia. Az-Zumar ayat 10. Betul. Sebab sebelah dah ada ni sah. Oh, betul. Saya pernah highlight dah, betul. Ibu-ibu ni ayat ni, saya syarah sekali lagi lah kalau macam tu. Alang-alang kita sebutkan.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini antara benda. Saya baca dulu yang muka surat 147. Pengertian sabar dalam ni cerita dia macam mana ini? Mari kita tengok pengertian sabar. Pengertian sabar dalam hadis bab ini adalah kesabaran yang sempurna yang dijanjikan pahala. Yang ibu boleh highlight ni, kesabaran yang sempurna yang dijanjikan pahala berlipat ganda kerana besarnya kepayahan yang dialami. Maksud as-sadmah ialah pukulan yang dikenakan pada benda yang keras. Macam mana benda keras terkena pukulan? Saya tak mahu buat, takut ibu dengar aku bunyi ni kan. Tapi kalau kita bayangkan, dia tak makan ni ibu, dan bunyi dia kuat. So itulah ibaratnya satu musibah yang datang seolah-olah memukul jiwa kita, ketenangan diri kita dan sebagainya. Maka dapat dibayangkan bagaimana kesabaran yang paling sempurna. Yang paling sempurna adalah pukulan yang pertama ketika mana tertimpa satu-satu musibah atau dapat satu berita yang buruk, adalah pada saat pertama ujian atau musibah itu melanda. Ini maksud innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran yang sempurna, yang perfect, yang bagus, yang elok, yang sebenar-benar sabar tu masa mula-mula ujian tu tertimpa. Yang itulah sebenarnya nak tengok kita sabar ke tak. Dan saya percaya ibu ni benda yang sangat besar, betul tak? Kadang-kadang kita sabar tapi lepas-lepas tu dah, lepas kita duduk, kita baru terima hakikat, betul tak? Betul lah, nak buat macam mana? Aku dah redha dah. Yang tu pun insya-Allah Allah angkat pahala dia. Cuma yang besar pahala dia ibu masa first kena tu. Sebab apa? Sebab itulah menunjukkan bagaimana keadaan diri kita terhadap keredaan kita pada Allah Ta'ala, redha atas takdir Allah. Macam mana sabar kita ni sabar. Tapi kadang-kadang kita duk sebut kan, sabar ni ada had ni. Betul ke? Sabar kita tu ada had. Suruh aku sabar. Kan? Kita kadang ini ni antara benda yang sering berlegar di sekitar kita, betul tak ibu? Tadi yang satu yang saya sebut tadi mula-mula orang main kata sabarlah. Yalah, tapi hang tak ada tempat aku. Ini yang orang kata apa? Selalu berlegar di sekitar masyarakat kita. Yang kedua juga, aku ada sabar, aku ada had ni. Betul ke sabar kita ada had? Saya tak menafikan, tapi saya duk tertanya-tanya. Macam mana kita boleh meletakkan sabar kita ada had? Mungkin dalam satu situasi yang kita ada pergaduhan atau perselisihan dengan orang kot kan. Lalu kita kata aku sabar dulu, tak kata apa lagi, hang tunggu. Aku kata, elok aku kata tu, tu maksud tak ada sabar dah. Tapi sebenarnya kita boleh kontrol ibu. Dan saya sebut satu hakikat yang saya sebut. Dan saya suka cerita benda ni, maksud suka bukan saya buka aib ataupun pukul diri sendiri. Tapi saya nak bagi tahu ibu bila kita duduk mengajar Al-Quran, insya-Allah ada kebaikan dan akan ada perubahan. Saya sebelum ni saya jadi orang panas sikit. Cepat panas. Tapi kalau ada kena ceramah siapa, saya rasa ibu boleh tahu lah. Saya jadi garang. Cepat. Dan cepat saya tu bukan kata marah saya cepat, reda pun cepat. Asalkan saya boleh cakap. Saya tak boleh simpan. Saya bukan boleh jenis simpan, tak apalah, tunggu dulu, tak apa. Ada, saya bukan jenis tu. Sebenarnya kalau dalam meeting tak puas hati, saya cakap tak puas hati. Lepas tu orang suka tak suka, saya tak kisah. Itu bukan masalah saya. Itu bukan masalah saya. Masalah saya kalau saya simpan. Bila saya simpan, saya tak boleh lena. Itu masalah besar kan ibu kan? Jadi saya punya style, mungkin saya punya garang, saya punya, saya tak tahu nak sebut dedication. Saya rasa bukan dedication juga. Tapi saya rasa satu sudut yang saya jenis tegas ni, saya turun bapak. Bapak saya cakap saya berani, kalau masuk pertandingan memang kena menang. Dan benda tu saya tak nampak negatif, menyebabkan saya ada leadership, macam tu lah. Dan saya tahu itu antara jasa bapak dalam hidup saya. Tapi saya ni garang. Tapi nak bongsu. Anak bongsu beza 16 tahun ni ibu. Abang atas beza 16 tahun. So saya ada apa-apa saya akan cakap. Saya akan cakap. Termasuk dengan husband saya cakap. Saya pegang satu basic dalam marriage, antara lain adalah communication. Wallahu ta'ala alam, saya percaya ibu lebih dinosaur tahun perkahwinan berbanding saya. Saya baru nak masuk 8 tahun esok. InsyaAllah. Harap doa ibu sekalian. Tapi saya jenis pegang, apa dia ada benda kena cakap. Cuma beza dia, sebelum betul-betul saya belajar tadabbur Quran,
Maksud betul-betul adalah saya betul-betul plan. Saya belajar Quran, saya pergi mengajar Quran. Mengaji selain pada bacaan ibu-ibu, yang penting Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Sad, Al-Quran ini kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, untuk kamu renung ayat dia. Maaf saya sebut, kadang-kadang kita fokus nak apa betul tajwid saja. Yang tu betul lah, yang tu kena apa betul tajwid. Tapi kadang-kadang kita duk ngaji hak tu saja, duk ulang khatam sahaja. Sekali lagi ibu, bukan saya kata tak boleh khatam tau. Khatam kena khatam, baca kena baca. Para ilmuwan, para ulama terdahulu, termasuk para a'imah, diriwayatkan dalam bulan Ramadan memang tinggal pengajian hadis untuk baca Quran. Maksudnya nak kata baca Quran tu betul ialah memang kena buat. Cuma jangan lupa Al-Quran diturunkan selain pada baca adalah untuk liyadabbaru ayatihi, untuk renung apa dia Allah sampai pada kita. Saya katakan fasa saya sebelum saya betul-betul belajar tadabbur Quran, saya cakap, saya tak heran hang rasa apa aku cakap, benda yang penting aku cakap. Tapi bila betul-betul saya belajar Quran, saya lihat apa benda kehidupan dalam Al-Quran, apa benda Allah nak sampai dekat aku. Saya nak cerita ni bukan testimoni lah, saya tak promote apa-apa. Saya promote pengajian tadabbur Al-Quran. So ibu ada kelas tafsir kat sini dengan Ustazah Salawati kan. Betul-betul lah mengaji. Betul ke Ustazah Salawati? Betul-betul tafsir. Dua lah, satu tadabbur dengan Ustaz Anwar. Tadabbur dengan Ustaz Anwar, belajar betul-betul. Tafsir dengan Ustazah Sahla, belajar betul-betul ibu. Kita akan perbetulkan banyak sisi kehidupan kita, wallah. Dan saya lepas tu saya tengok sisi, ada benda yang saya boleh fikir, yang ni aku boleh cakap, yang ni aku tak boleh cakap. Ada situasi saya boleh cakap, ada situasi saya tak boleh cakap. Bila saya nak cakap, saya kena jaga perkataan. Apa perkataan yang betul. Dan semua ni kita akan lalui perubahan bila kita belajar Quran ini. Al-Quran mengajar kita bagaimana berakhlak, bagaimana berfikir, bagaimana melihat sesebuah kehidupan. Macam mana kita tengok kepada Allah Ta'ala sebagai Ar-Razzaq, bagaimana Allah Ta'ala sebagai Al-Qadir yang mentakdirkan, Al-Muqtadir, Al-Qadir, itu nama-nama Allah Ta'ala yang mentakdirkan tu. Bila kita kenal betul-betul Allah Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, maka kita akan tak sabar tu betul-betul. Saya tak kata lagi saya sempurna, ada juga duk panas lagi kadang-kadang. Tapi perubahan ketara itu, perubahan ketara. Yang perubahan ketara tu yang paling orang kata apa, yang rasa tu bukan kita perlukan orang kata hang lah ni berubah dah. Kita rasa, kita boleh tahan marah kita. Kita boleh tahan lisan kita. Ada benda aku boleh cakap, aku kena cakap. Tapi fikir dulu ni, hang nak cakap apa? Apa perkataan hang? Apa perasaan orang? Contoh dalam kita deal dengan husband kita kan ibu, communication dia kata tadi. Dalam perkahwinan memang kena ada communication. Yang ni bukan saya bagi tips kat ibu-ibu, yang ni Nabi bagi tips. Nabi, Aisyah cerita pagi-pagi sembang. Ini ibu-ibu balik baca, nanti betul ibu-ibu share dengan suami. Pagi-pagi, sebenarnya kita buat. Tidak, pagi-pagi sambil minum kopi itu duduk sembang dah. Apa perkataan? Aisyah bukan tak maju dengan Nabi, maju. Aisyah bukan tak cemburu dengan Nabi, cemburu. Hingga kan Nabi dia kenal, dia kata aku tahu waktu bila Aisyah marah, waktu bila Aisyah tak marah dengan aku. Aisyah kalau marah dia akan sebut Tuhan Muhammad, Tuhan Ibrahim. Tapi kalau Tuhan Ibrahim ataupun Tuhan Ibrahim kalau marah. Kalau tak marah dia akan sebut Tuhan Muhammad. Sama juga. Cuma tak mahu sebut nama Muhammad tu. Tidakkah dia seorang wanita yang lebih kurang sama macam kita? Ada situasi tu ibu. So saya nak beritahu, bila saya belajar hadis, saya belajar Quran, perubahan tu kita akan nampak pada diri kita. Dan kita akan rasa kita bertambah baik. Bukan untuk ucup tadi ibu. Kata aku lagi bagus berakaan ni, tak apa. Tak, bukan. Tak usah duk compare orang. Dan kita pun bukan perasaan seorang-seorang ucup. Ibu-ibu, ucup ni dia duduk seorang-seorang, dia rasa dia bagus. Bukan maksud dia bagus tu kita duk perasan tak.
Oh nampak aku belajar Quran, belajar hadis ni ada, tambah baik, kena belajar lagi. Dan ibu dalam Quran sangat banyak benda yang kita salah faham dalam kehidupan kita. Al-Quran terbetulkan. Antaranya apa? Macam mana kita memandang orang kaya dan orang miskin? Kadang-kadang saya sebut ni, saya tak ada kaitan dengan siapa-siapa tau. Contoh, kita tengok orang tu kaya, bertambah kekayaan dia. Lepas renovate, tukar sofa pula. Lepas tukar sofa, gantung tirai baru pula. Kan? Lepas tu tukar kereta pula. Bertambah-tambah kaya dia ni. Dia buat apa nak? Mesti Tuhan sayang kat dia. Jadi kita tengok ada orang yang buat bisnes misalnya, ataupun orang yang kehidupan dia fakir, miskin ataupun tidak berharta. Dan dia kekal duduk dalam keadaan tu. Lalu kita mungkin rasa macam ni mesti Tuhan hinakan dia. Tak ada penambah baik dalam kehidupan dia. Maka Al-Quran memperbetulkan. Allah bagi tahu, aku meluaskan rezeki siapa yang aku nak, dan aku menyempitkan rezeki siapa yang aku nak. Keluasan rezeki seseorang dan kesempitan rezeki seseorang tidak ada kaitan dengan kehinaan atau kemuliaan. Kadang-kadang kita rasa dia ni tambah kaya, bisnes dia makin maju dan maju, anak-anak semua berjaya. Ya Allah, mesti martabat dia tinggi di sisi Allah. Mesti Allah terima amal soleh dia. Tak. Allah sebut, aku boleh bagi siapa-siapa aku nak, aku boleh tak bagi siapa-siapa aku nak. Berarti yang kita sangka dalam kehidupan dunia kita, orang ni dimuliakan, orang ni dihinakan, tak sama sekali sama di sisi Allah Ta'ala. Mungkin orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang kehidupan dia kita nampak macam tak ada penambahbaikan, tapi di sisi Allah Ta'ala dimuliakan melebihi orang yang ada kekayaan. Sebab tu saya bercakap ibu belajar Al-Quran dan belajar hadis betul-betul. Saya bercakap dia rasa juga ni, supaya kita boleh beramal dan insya-Allah kita bertambah baik. Baik, sambung dekat sini 147, sabar umpama lambang kekuatan iman seseorang. Dan kita bukan nak judge orang, kita nak judge diri kita sendiri dulu. Lambang kekuatan, keteguhan, kekentalan, ketinggian iman kita itu antaranya kita tengok bagaimana sifat sabar kita. Sabar ni antara lain senang maksudnya apa dia ibu? Berjaya menahan diri. Kita tertimpa satu musibah, kita boleh tak nak teriak-teriak, apa dia orang kata, meraung ke, meratak ke. Dan sememangnya mungkin itu antara sifat kita. Betul tak bila kita dapat satu musibah, tapi kita tahan diri untuk tak buat demikian, itulah sabar. Kita terkena sesuatu perkara, kita nak balas balik, tahan diri, sabar pada satu situasi dia. Dan ini sangat susah, sebab tu ibu masuk ke surat 148. Saya nak bawa ayat yang bawah tu, surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya, innama sesungguhnya, yuwaffa dicukupkan, as-sabiruna orang-orang yang bersabar, ajrahum pahala mereka. Saya baca terjemahan satu-satu dulu. Bighairi tanpa hisab, batas. Saya percaya ibu-ibu, ayat walaupun ada ulama menyebutkan 90 tempat cerita tentang sabar dalam Al-Quran, satu ayat ni pun cukup untuk kita pegang hari ni. Apa Allah sebut? Sesungguhnya untuk orang-orang sabar, pahala mereka tersebut diberikan, dicukupkan atau dikurniakan kepada mereka bighairi hisab, tanpa batas. Seolahnya maksudnya orang yang sabar ni pahala dia tidak terkira, unlimited. Unlimited ni ibu, maksudnya apa? Tak ada had, tak ada batas. Kalau kadang-kadang antara contoh lain, kita tahu satu-satu perkara. Contoh solat berjemaah, pahala berapa? 27 kali ganda.
Walaupun sebenarnya 27 kali ganda tu kiraan kita dengan kiraan Allah Ta'ala sudah tentu tak sama, betul tak ibu? Tapi ambillah kiraan kita, 27 kali ganda tu besar kan? 1 darat 27, 27. Maksudnya sekali buat, kita ambillah minimum matematik lah ni. Dia matematik pula, pukul 10 pagi hari Ahad ni kan? Tak apalah kan, kalau pukul 3 kot lah kan? 27 kali ganda. Dalam keadaan saya sebut yang pertama, matematik kita tak sama dengan matematik Allah Ta'ala. Tapi kita ambil lah matematik kita 27 kali ganda. Uish, tak boleh nak bayang tu ibu banyak mana. Tapi Nabi sebut secara jelas dalam hadis 27 kali ganda pahalanya. Di sini untuk orang sabar, pahala dia bighairi hisab, tak terbatas, which is tidak disebutkan berapakah amount dia. Boleh jadi 100 kali ganda, boleh jadi 1000 kali ganda. Unlimited lah, senang cerita. Sama macam telco yang kita guna zaman sekarang ni. Kalau nak ambil analogi, kan, unlimited call. Hang telefon lah, cakap sampai esok pagi pun, kan, tak terkira, tak ada had. Dan ini ganjaran daripada siapa ibu? Ganjaran daripada Allah Ta'ala. Dan sebab tu ada satu ayat Al-Quran lain, saya terus cara juga untuk ibu-ibu dapat manfaat. Tapi nanti ibu-ibu balik tengok lain lah tafsir dia, yang mana orang yang sabar ini, ibu boleh tengok muka surat 252 dalam Quran. Sorry, tak apa, yang tak ada Quran dalam phone, tulis dekat buku muka surat dalam Quran 252, surah Ar-Ra'd. Baik, surah Ar-Ra'd. Surah ni surah yang ke-13 ibu-ibu. Surah ke-13 ayat 24. So surah ke-13 ayat 24, muka surat 252. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Subhanallahul azim. Salamun alaikum bima sabartum. Memberi hormat dengan berkata selamat sejahtera, salam sejahtera ke atas kamu secara berpanjangan. Disebabkan apa? Bima sabartum, atas kesabaran kamu. Fa ni'ma 'uqbad dar. Dan apa lagi Allah sebutkan dalam surah ni? Maka amat baiklah balasan amal kamu di dunia dahulu. Yang ni nak disebutkan, para ulama menyebutkan orang-orang yang bersabar di atas apa yang tertimpa di atas muka bumi dia dulu, dia sabar, maka dia akan mendapat ucapan salam sejahtera di akhirat nanti. Kita bayangkan orang besar bagi salam, perempuan tiba-tiba lalu PM bagi salam. Yang tu pun tak tengok lena pun, no? Mai surah Ar-Ra'd pula, kan? Assalamualaikum, tegak. Dia tak tegak seorang-seorang pun, dia lalu je. Assalamualaikum, sihat ke, cantik baju ke? Yang tu pun teguran daripada orang besar pun kadang-kadang memberi satu, orang kata apa? Satu benda yang kita seronok. Ini mendapat salam daripada para malaikat, mendapat salam sejahtera daripada Allah Ta'ala atas kesabaran yang dia buat, ataupun kesabaran terhadap apa musibah dan ujian yang dia lalui dekat dunia. Ini bukan calang-calang salam, perempuan. Saya habaq kak ni kiran salam lah dekat kak yang pakai tudung oranye hari tu. Saya tak ada salam, tak ada jumpa dengan dia. Saya tak ingat nama dia kak, tapi tolong kiran salam kat kak tu. Kak seronok dah kak. Walaupun sebenarnya saya tak ingat nama kak tudung oranye. Tiba-tiba tak ingat tudung warna apa aku. Okey, sambung nah. Tapi nak bagi tahu, kata mendapat salam sejahtera. Satu kenikmatan yang lain, luar biasa. Tak semua orang dapat salam tu ibu-ibu, tapi orang yang sabar dapat. Sekali lagi susah nak buat, tapi tak mustahil ibu-ibu. InsyaAllah
Kita akan belajar lagi insya-Allah. Baik, ke surat 148 ibu-ibu harap saya harap ibu-ibu akan baca di atas ni. Ya, bagaimana di tahap redha. Saya highlight poin-poin tapi saya takut akan ambil masa sikit, jadi ibu-ibu tolong baca di atas. Saya nak masuk ke surat 149. Kita nak tengok sebaliknya apabila seseorang ditimpa musibah, kemudian dia menangis semahunya, menyesali apa yang berlaku hingga hilang kawalan diri. Dia dapat satu musibah, dia teriak sepuas-puasnya, dia meraung, dia meratap sehingga dia hilang kawalan diri. Maka dia telah menimpakan dirinya dengan dua musibah. Dia dapat satu musibah. Ibu kena faham macam ni. Dia dah dapat satu musibah. Saya sebutkan sebagai contoh musibah kematian lah. Saya rasa tu antara musibah yang besar dalam setiap daripada kita lah kan. Musibah kematian, pemergian orang yang tersayang. Dia dah ada satu musibah tu. Dan dengan musibah yang pertama ni, dia teriak sepuas-puasnya sehingga hilang kawalan diri, meraung, meratap, keluar pelbagai perkataan yang dia mungkin tak pernah keluar sebelum tu, ataupun keluar pelbagai persoalan yang dia tak boleh tanya sepatutnya. Ya Allah, kenapalah hang matikan orang ni? Aku kan kita terlampau sedih kadang-kadang kita ada question tu. Berhati-hati puan ibu. Kita ada satu musibah, ada satu ujian, satu cabaran yang besar Allah timpakan pada kita, dan kadang-kadang kita tertanya, ya Allah, kenapalah engkau uji aku macam ni? Yang sepatutnya soalan tu tak layak pun untuk kita tanya Allah. Tapi kalau kita tertanya, puan segera istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Layakkah kita tanya bos kita, kenapa bos? Tak boleh kan? Saya pernah ada satu soalan main masa tu. Ada seorang wanita ni, dia baru nak berhijab. Saya cerita untuk kita ambil antarah sama-sama. Dia baru nak berhijab, tapi dia tanya saya satu soalan. Kenapa kita kena pakai tudung? Ustazah, kenapa kita kena pakai tudung? Walaupun saya kita duk cerita lah sikit-sikit kan, tapi bila main soalan tu, macam suara mati ular lah juga. Dia macam masuk kat sini, macam mana aku nak jawab? Dalam keadaan saya pun tengok juga orang yang saya nak jawab ni macam mana. Sebab Nabi ajak kita macam tu. Perempuan perasan tak Nabi? Kadang-kadang soalan orang main tanya sama, tapi jawapan Nabi bagi berbeza. Apakah amalan terbaik? Khidmat ibu bapa. Apakah amalan terbaik? Berperang di jalan Allah. Ada orang main tanya, Nabi bagi jawapan-jawapan yang berbeza. Sebab apa? Sebab Nabi tengok siapa orang yang cakap tu. Dia ni Nabi nak suruh topak dekat jaga mak bapak lebih. So Nabi jawab macam tu. Dan ini memang dalam rukun dakwah, kita tengok audiens dulu. Rukun dakwah nak ajak orang, ajak buat baik, cegah orang buat jahat dan keburukan. Kita tengok siapa depan kita tu, laras bahasa dia, bahasa yang macam mana kena guna, medium apa. Betul tak ibu-ibu, hari tu sekali je kita buat Zoom. Zoom ke Google Meet hari tu? Sebab saya faham bila ibu-ibu berhenti. Saya tak kata ni mesti apa-apa ke tak boleh. Sebab saya tahu kata tak semua orang boleh mengaji dalam online. Ada surau saya sampai lah ni tak mula-mula. Nak masuk 3 tahun lah kan? Lebih kurang lah 2 tahun lah kita kata. Sebab dia pun tak boleh buat online. Kemudian dalam masa tak boleh buat online juga, surau pun agak kecil. Tapi sebenarnya tak kecil. Saya cuma dia pada tengah renovate sebelum PKP tu. So dia kata, Ustazah tak boleh nak buat online Ustazah, sebabnya mak-mak tak tahu nak tekan button kat mana, tak tahu dengar suara kat mana. Dia pun pergi tutup suara Ustazah sekali. Kan? Jadi sebab tu kami tak buat. Dia pun update lah dengan kita. Dia pun takut Ustazah dia pun lari. Kita tak ada masalah kok. Kita faham, bukannya kita tak faham. Bukan semua orang boleh mengaji dalam online. Kata ibu saya pun mula-mula nak mengajar online ni, tang mana nak tekan button. Ni hak boleh kata kategori XY, generasi XY jugalah kan. Tapi tak boleh. Saya faham je. So kita tengok audience. So saya nak jawab macam mana dekat dia ni. Sebab dia wanita yang tanya saya ni, masa ni dia ni jenis orang logik akal.
Kalau saya sekadar bagi dalil, sekadarlah saya guna perkataan. Yang sepatutnya memang dalil nombor satu perempuan. Dalam mengaji agama nombor satu dalil. Saya tak boleh kata oh sekian. Sedangkan Allah tak sebut dalam Quran ataupun Nabi tak sebut dalam hadis. Saya tak boleh pandai-pandai. Melainkan benda tu telah dibincangkan ijtihad ataupun ijma' ulama. Jadi saya fikir macam mana aku nak jawab kat kawan. Sebab dia ni jenis logik akal kan. Saya kata yang pertama memang Allah suruh. Mau tak mau memang kena habaq Allah suruh. Nombor satu Allah suruh. Nombor dua Nabi suruh. Okey, saya pun ingat ayat dia kat mana kan. Saya pun nak bawa muka surat ni dalam Quran, surah An-Nur ayat berapa-berapa. Balik tengok. Yang ni memang Allah suruh kita tutup aurat. Yang kedua Nabi suruh. Yang ketiga. Saya kata yang ketiga. Awak kerja dengan seorang bos. Bos suruh buat keluar kereta daripada Porsche pergi letak kat tengah panah tu. Hang berani tanya tak bos? Masih pun tak logik lah bos. Sepatutnya letak kat Porsche. Kenapa bos ni kena letak dekat tengah panah? Berani tanya bos macam tu? Tu kereta dia. Kita ni driver je. Berani tak buat macam tu? Bukan setakat berani. Logik tak kita buat macam tu? Bos kata ni tolong Sat, Noni tolong aku keluar Sat kereta daripada Porsche letak kat tengah-tengah panah tu. Pasal apa bos? Mungkin kita tertanya kan. Aku suruh. Ambil buat. Dia potong gaji dia. Kan contohnya kan. So itulah analogi dia. Allah cipta kita daripada kita tak ada kepada ada. Dan Allah cerita dalam Quran sepenuh-penuhnya ibu-ibu. Dalam penciptaan proses itu Allah jadikan sekian-sekian perkara. Allah ciptakan kita manusia ini dalam ahsan taqwim, sebaik-baik ciptaan. Ada hidung, ada mata, ada telinga, ada tangan, terletak elok. Banyak ayat Allah cerita. Allah bagi segala kenikmatan. Allah sebut tak wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah keluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, tak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah bagi pula pendengaran, penglihatan dan hati. Which is Allah boleh je tak bagi, betul tak? Allah boleh je tak bagi. Tapi Allah bagi. Maka boleh tak question balik, asal pula Allah timpakan aku musibah ni? Dan sebab tu saya sebutkan di minggu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam satu hadis, beliau mengatakan Nabi dalam dua keadaan tetap mengucapkan alhamdulillah. Bila Nabi tengok satu yang menyeronokkan, dengar sesuatu yang menyeronokkan, dapat berita yang menyeronokkan, Nabi akan sebut alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan, sempurna kebajikan. Dengan nikmat Allah Ta'ala tu sempurna sesuatu kebaikan. Tapi kalau Nabi tengok, Nabi dengar, Nabi dapat sesuatu benda yang tak menyeronokkan, musibah lah kita katakan, maka Nabi akan sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap sesuatu. Tengok akhlak Nabi. Nabi dapat nikmat, dengar nikmat, tengok nikmat, pun puji Allah. Segala puji bagi Allah. Nabi dapat musibah, dengar musibah, lihat musibah. Musibah kita benda yang tak seronok lah, cara senang katakan. Pun Nabi sebut alhamdulillah. Sebab apa ibu? Tapi kita fahamlah bila kematian kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kematian saja lah ibu-ibu nak. Kesakitan, musibah pun kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga doa-doa lainlah. Mengingatkan kami nimai daripada Allah. Inna lillah. Kita ni daripada Allah ataupun kita ni untuk Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali pada Allah. Sama dengan kematian yang kita baru terima beritanya, dia pun mai dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Aku pun mai daripada Allah dan aku akan kembali kepada Allah. Lalu mengingatkan kita, semua benda ni fana.
bukan kekal. Betul kan? Pasal apa ibu? Sebab balik pada yang tadi, pasal apa Nabi sebut Alhamdulillah ala kulli hal walaupun dalam bentuk musibah. Sebab ibu, walaupun benda tu musibah, tapi musibah tu di mata siapa? Di mata kita. Kita nampak benda tu tak seronok. Kita nampak benda tu musibah. Kita nampak benda tu ujian. Tapi bila Allah buat benda tu, Allah tahu ada kebaikan untuk kita. Kita dapat sesuatu berita yang tak seronok, kerugian misalnya bagi orang yang bisnes. Saya tahulah perasaan tu macam mana. Tapi saya tahu tu, saya pun tak tahulah sesama-sama sebiji macam mana kan. Tapi maksudnya poin ni bila musibah ni apa-apa benda yang tak seronok ni menyedihkan lah, betul tak? Tapi yang tu di mata kita, yang kita nampak menyedihkan tu di mata kita, Allah susun selepas tu ada benda yang terbaik untuk kita. Dan ini mahal penglihatan ni ibu-ibu. Mahal. Sebab kita tak nampak dengan mata kasar tu tak. Apalah hikmah Allah nak bagi kat aku ni atas ujian ni kan. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Balik pada muka surat 149, kita dapat satu musibah. Teriak semahu-mahunya. Sampai hilang kawalan diri. Sampai tertanya-tanya, pasal apa Allah uji aku macam ni? Pasal apa sekian dan sekian? Tapi kalau kita sampai tahap macam tu, maka sebenarnya ada lagi satu musibah. Yang mana? Musibah kedua. Musibah kehilangan pahala. Sepatutnya diperolehi jika dia bersabar. Baik, ibu-ibu, ada dua situasi. Situasi pertama, kita dapat satu musibah. Kita dapat satu ujian. Kita ada satu keburukan tertimpa ke atas kita. Wal'iyadzubillah, semoga Allah pelihara kita. Pelihara kita daripada rasa tertanya-tanya ataupun tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Nombor satu tadi, situasi, saya kata ada dua situasi ni. Situasi pertama dulu. Situasi pertama, kita dapat satu musibah. As-sadmatil ula, masa pukulan pertama dapat berita tersebut, kita sabar. Kita terima, kita reda. Kita yakin ada benda terbaik Allah nak bagi dekat kita. Maka kita dapat pahala. Maka ada berapa musibah dalam situasi tadi? Satu je. Musibah yang terima tadi, berita tadi lah. Baik, situasi kedua ibu-ibu. Situasi kedua, kita dapat satu musibah. Dan musibah tu menyebabkan kita teriak, kita meratap, kita tertanya-tanya, kita komen, kenapa Allah uji aku macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa bukan dia? Kenapa dekat aku? Kenapa aku ni bertimpa-timpa? Aku dah solat dah, aku dah baca Quran dah, aku dah jaga aurat dah, aku dah taat suami dah, aku dah buat macam-macam, wahai Allah. Pasal apa uji aku juga? Maka sebenarnya dia dapat lagi satu musibah. Berapa musibah dia ibu? Dua. Musibah apa yang kedua? Dan saya kira musibah ni lebih besar daripada musibah pertama. Musibah kedua adalah musibah hilang pahala. Rugi ibu. Yang sepatutnya kita hanya duduk di situasi pertama, kita hanya hilang satu benda sahaja, dan kita akan dapat pahala bersabar instead of situasi kedua. Ibu nampak nak? Anda tak ada whiteboard. Dia duduk tulis situasi pertama, situasi kedua. Harap-harap faham. Sekurang-kurangnya kita jadi situasi pertama sahaja. Situasi hilang sesuatu perkara tetapi dapat pahala. Berbanding kalau situasi kedua, dah lah kita hilang satu benda dah, hilang pahala pula. Rugi dunia dan rugi akhirat. Rugi. Saya sebut pada diri saya dan kita semua. Saya pun ada situasi-situasi yang menghentam diri. Hujung 2019 saya sakit. Tapi saya mungkin tak semua orang tahu lah. Sebab kalau saya tak cancel kuliah kat mana-mana, maksudnya dia tak tahu saya sakit. Tapi hujung lebih kurang 2000 hujung lah saya boleh katakan. Dalam 6 bulan kedua 2019 tu saya sakit. Tu dan bagi saya tu ujian besar untuk saya. Saya sakit. Masa tu saya masih bekerja di Quisel, anak syarikat Quisel. Sakit saya ni ibu sampai tahap saya ni jarang sakit, alhamdulillah. Maksud jarang sakit yang besar-besar lah.
setakat demam sesemua tu biasalah kan. Bukan biasa macam mana, maksudnya kita lalui lah hari-hari ke apa ke kan, minggu ke bulan ke. Tapi jarang juga saya jangan demam. Tapi kalau sekali demam, flat terus. Ma'asalamah lah, tak buat apa lah cerita dia. So saya sakit yang saya tak pernah sakit. Alhamdulillah setakat ni tak ada adalah sakit tu. Tapi sakit yang sakit teruk lah cerita dia. Teruk saya ni tak kena masuk wad lah, tapi dia ganggu fungsi harian saya, fungsi kehidupan harian saya. Which is bila saya sakit, saya memang kena baring. Saya tak boleh berdiri, saya tak boleh duduk, saya kena baring. Sampai tahap saya bekerja hari tu masa dekat Kuisel, bila saya sakit, saya masuk duduk dalam bilik. Kami ada satu bilik solat wanita tu. Waktu bekerja, saya kena masuk baring. Waktu kerja, masuk baring. Tak tenang tu perempuan. Betul tak? Tapi nak pergi ambil MC, saya bukan sakit dalam satu hari tu. Dia bila tak larat, bila tak larat je, saya tak mahu sebut sebabnya kita rakam kan. So saya kena masuk dalam bilik solat tu, saya kena tidur. Tidur tu bukan sebenarnya tidur duduk, kena baring. Saya kena pelunjuk kaki. Macam tu tua dah. Tapi memang pun mengingatkan saya, memang akan tua pun nanti satu hari. Dan keadaan itu berlanjutan sampai mengganggu fungsi saya. Jadi saya tak mahu keluar rumah. Yalah sebab nak baring, macam mana nak pergi baring kalau kita nak pergi berjalan semua kan. Saya kalau duduk kadang-kadang sakit dan sebagainya. So saya sangat 6 bulan kedua tu sangat teruk, dalam keadaan sangat teruk. Dan hujung 2019, masa yang sama, hujung 2019, ada orang sponsor saya pergi umrah. Alhamdulillah. Yang Mac 2020 tu kita start PKP tu. Saya rasa masa tu kita pun tak ada kuliah. Sebab masa bulan tahun-tahun sebelum ni saya minggu kelima. Kalau ada minggu kelima baru saya main jumpa ibu-ibu. Jadi jaranglah jumpa. Jadi ibu-ibu saya tak engage dengan ibu-ibu kan. So saya pergi umrah. Saya pergi umrah dalam keadaan saya sakit ibu-ibu. Tapi saya duduk fikir, nak pi ke tak pi ni? Dia terkait dengan sesuatu penyakit yang masuk toilet lah, senang cerita. Saya tak masuk detail. Saya rasa ibu-ibu boleh agak lah. Saya nak pergi umrah. Saya first umrah saya umur 12 tahun. Lepas tu lama dah tak pergi umrah kan ibu. Tiba-tiba ada orang sponsor kita pergi umrah. Tak kena loncat. Benda yang kita duk rindu kan, duk kumpul duit nak pergi haji, lama lagi haji. Kalau ikut haji umur saya 75. Tak tahu mai ke tak lagi. Nak pergi muasasah, nak pergi private, duit tak ada. Tak cukup banyak duit lagi. Tapi kita kumpul dengan harapan ada izin Allah Ta'ala, Allah panggil kita mai. Kalau tak sampai umur 75. Jadi duk fikir, kita pergi umrah. Tapi duk fikir, waktu bila nak pergi umrah ni kan, duit tak apa-apa ada juga. Duk kumpul benda-benda lain lagi kita kata. Mak bapak berubat, mak saya tak sihat semua dan sebagainya. Ada orang sponsor, which is 2 minggu sebelum penerbangan. 2 minggu ke 3 minggu lah. Tapi sempat lah buat visa semua kan. Suami saya tanya nak pergi tak? Suami saya ni dengan agensi Zahazan Travel and Tours, Datuk Dr. Haji Zahazan punya. So suami saya memang kena pergi bulan 12 tu untuk bertugas. Suami saya telefon yang ada orang sponsor. Sebab dia kata dah 2 kali Ustaz duk bawa travel ni, tak nampak pun pergi dengan Ustazah. Ni ada orang yang duk pergi selalu dengan Zahazan Travel ni lah. So mainlah kita sponsor Ustazah. Ish, suami saya cerita, nak pergi tak? Nak pergi lah. Boleh tanya, mana nak cari peluang ni kan. Walaupun saya tak tahu siapa dia. Suami saya tak cerita lagi siapa dia. Kita pergi berkenalan kat sana nanti. Okay, saya kata, tapi saya tak sihat ni. So saya akan banyak terganggu. Dan saya tak pernah sakit ni tau. Saya tak pernah sakit. La haula wala quwwata illa billah. Saya rasa yang masa tu saya fikir, ish aku ni nak mati lah apa. Sampai saya pernah fikir macam tu. Sebab saya tak larat sangat. Lepas tu saya balik bincang dengan mak bapak, saya telefon abang kakak saya semua, tanya suami saya semua. Pilah, mungkin nak sembuh dengan cara tu. Kita tak tahu cara Allah nak bagi. Tapi saya nak beritahu sebab apa saya cerita benda ni. Saya nak beritahu kat ibu-ibu, kalau ibu-ibu mungkin fikir, Ustazah pernah ke ada ujian musibah yang
sekeras itu. Ini ujian saya. Sakit ibu antara ujian besar tu dah. Menghalang pergerakan. Pada situasi umur saya 2019 lebih kurang awal 30-an. Which is benda tu kita perlu beraktiviti, buat kegiatan dan fungsi itu terhalang. Saya pergi dalam keadaan saya memang tak larat. Pergi juga. Kami turun Madinah dulu. So kami sampai dalam pukul 3 pagi macam tu, 2 pagi macam tu. Masuk hotel apa semua. Sempat subuh pertama di Madinah tu. Subuh pertama tu ibu-ibu, saya dalam masa tu saya dalam keadaan tak boleh solat. Tapi saya kira elok dah, insya-Allah boleh ni. Maksudnya boleh buat umrah lah. Tapi saya pergi juga masjid, saya duduk kat luar lah kan, nak dengar semayang apa semua. Ibu-ibu, saya bukan kata ini berkebetulan, ini Allah takdirkan. Imam tu baca kisah Nabi Ayub sakit. Surah tu lah, surah dalam 2 rakaat subuh tu. Dalam masa tu saya memang saya katakan, ya Allah, pasal pula Allah uji aku sakit ni. Istighfar lah lepas tu. Kadang-kadang kita tak boleh kontrol hati kita kan. Allah Akbar, dosa aku buat ni. Tapi bagus juga muhasabah. Saya kata, ya Allah, aku sakit. Sakit ni susah nak duduk. Tapi saya pergi juga. Tapi 2-3 hari sebelum tu, saya dah kurang sikit sakit saya. Tapi masihlah ambil ubat, makan ubat kan. Saya pergi dan memang pergi duduk-duduk tu, imam tu baca kisah Nabi Ayub sakit. Dan cerita Nabi Ayub sakit ni ibu, Nabi Ayub ni dia nak sebut untuk angkat kesakitan dia tu, dia malu. Sebab apa? Para ulama tafsir ceritakan Nabi Ayub ni kenikmatan dia Allah bagi dia dah lama dah. Allah baru uji sakit tu pendek tempoh berbanding nikmat dia dapat. Disebabkan itu para ulama sebahagiannya menceritakan isteri Nabi Ayub cadang pada Nabi Ayub, mintalah kesembuhan. Ini para ulama tafsir cerita. Nabi Ayub kata malu nak minta sembuh ni, sebab nikmat dapat tu lama dah. Lalu saya pun berfikir tentang perkara ini. Aku ada musibah sakit. Kalau aku tertanya-tanya, aku question kat Allah dan aku putus asa dan sebagainya, dahlah dapat satu musibah sakit, dapat pula musibah hilang pahala. Tapi kalau aku dapat satu musibah sakit dan aku bersabar, hilang satu, maksudnya kesembuhan, tapi datang satu, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan kalau ibu tengok surah ni tadi, ayat ni tadi, ibu tolong highlight perkataan innama. Innama ni ibu, dalam bahasa Arab, dia adalah bentuk penegasan, pengukuhan. Bererti perkataan ni kalau mai pun ada, mai pun tak apa, tak mai pun tak apa. Dia memang nak untuk kukuhkan saja. Contoh saya kata ke ibu-ibu, ibu-ibu, hari ni 12 bulan 12, mesti murah dekat Shopee. Jelas tak perkataan saya? Jelas dah kan? Tapi saya kata ibu-ibu 12 bulan 12 sesungguhnya memang murah ibu-ibu. Sesungguhnya perlu ke tak tadi? Saya tak sebut sesungguhnya pun, ibu-ibu faham dah ayat saya. Tapi bila saya kata sesungguhnya ibu-ibu rugi barang siapa tak beli 12 bulan 12. Saya tak kempen jangan kata bang no tadi saya sebut dekat surah orang mati saya. Saya pun tak ada Shopee Lazada, tak ada. Dengan niat tak mau buat lagi. Kalau buat tu habis perempuan kan jenis laju sikit tangan kan. So sesungguhnya ni fungsi dia apa ibu-ibu? Penegasan. Nak menetapkan, nak mengukuhkan, nak memuatkan. Ni siapa yang bagi pengukuhan ni? Allah Ta'ala. Allah kata sesungguhnya memang untuk orang-orang yang sabar tu, pahala dia tu tak ada batasan. Dan akhirnya ibu-ibu, kalau dalam situasi saya tadi, musibah saya sakit tu hilang dah, alhamdulillah. Saya dekat umrah tu semakan minum air zam-zam sebanyak-banyaknya sampai kembung perut. Tak minum air lain dah 2 minggu tu kan. Minum sesungguhnya, ya Allah ya Tuhan, aku ni sakit. Saya ambil balik apa yang saya belajar daripada kisah Nabi Ayub. Nak minta sembuh tu malu ya Allah. Sebab aku duduk sihat lama. Tiba-tiba 6 bulan ni sakit. Sakit sesakit-sakitnya.
Apa dia terpanggil penyakit tu, nama pun lupa dah sebenarnya. Tapi pasal tanya tu apa dia ni? Ni selalu orang maaf saya sebut. Ibu yang melahirkan ada. Apa nama dia? Zakri, masih ibu. Wasi. Pergi doktor kata, kamu bisa beranak tak? Tak beranak, dia apa heran? Dia kata bukanlah kata mustahil, tapi biasanya ibu-ibu yang betul ke? Saya pun tak tahulah. Saya tak pernah kena ibu-ibu. Tak pernah kena. Tapi 6 bulan tu memang saya sakit. Sakit yang bila balik daripada toilet, minta maaf saya bukan nak cerita yang menjijikkan dan sebagainya. Saya kena baring. Saya kena baring. Saya tak tahu ibu pernah ada banyak tahap puasa tu level mana? Dia ada beberapa stages lah. Saya Kalau paling teruk dia buat surgery apa saya 10 tahun ibu. Saya tak tahu lah doktor sebut tak level saya tu. Tak ingat. Hilanglah sejarah tu dalam memori saya kan. Tapi bagi saya teruk lah sebab saya tak pernah kena. Dia mengganggu fungsi kita, duk aktif pi merata-merata. Ni tak boleh pi mana. Nak masuk toilet pun takut. Jadi duduk terbaring. Bagi saya teruk lah. Dan saya fikir, akhirnya dengan sabar aku tu, musibah sakit aku tu hilang, aku sembuh. Cuba bayang ibu, kita tak sabar dalam tempoh 6 bulan tu, pahala hilang terus. Dalam keadaan kita tak sabar dalam tempoh 6 bulan, sembuh pun sembuh, pahala pun dapat. Masya Allah. Dan ini satu benda yang nak sebutkan dekat sini ibu. Dua benda ni kita tak mau jadi. Musibah kita yang pertama tu dah lah rugi dah dalam musibah pertama. Kedua musibah, pahala hilang, lagi rugi. Jadi ini beringat, saya sebut pada diri saya dan kita semua. Maka rugilah mereka tergolong dalam golongan ini. Okey, saya tak mau cerita lanjut. Dekat muka surat 149, harap ibu boleh baca juga, termasuk hadis yang bawah sekali ni. Sangat berharga hadis ni. Tapi saya nak pilih laju sikit, jenis-jenis sabar. Kita 10.35 dah, kalau jam tu betul tak? Saya lajak sikit 5 minit, boleh ibu nak? Kita ambil jenis-jenis sabar supaya kita boleh habis terus untuk bab ini. Ada beberapa jenis sabar. Ibu-ibu tengok dalam buku kita ada 3 jenis. Dan ini memang disebutkan oleh para ulama. Okey, yang pertama sabar terhadap ujian dan musibah yang menimpa. Ini nombor 1. Nombor 2 muka surat 153, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan nombor 3 muka surat 155, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Saya tak mau syarah dan nombor 1, boleh tak ibu-ibu? Sebab yang ni kita dah syarah sebelum ni. Sabar dalam ujian dan musibah yang menimpa. Saya harap ibu-ibu ni assignment ibu-ibu balik baca nah. Assignment ni okey, balik baca yang ni untuk kita lebih faham lah. Dan banyak sebenarnya ibu-ibu tengok dekat muka surat 152. Ada cerita tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Kita baca sikit ayat Nabi Ayyub ni. Ayat yang cerita tentang Nabi Ayyub, surah Sad ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. صدق الله العظيم. Dan ada lagi ayat lain. Antara lain anni massani ad-dur. Aku disentuh. Kalau ibu tengok Nabi Ayyub ketika berdoa kepada Allah Ta'ala, penggunaan perkataan dia, ibu boleh highlight perkataan massa. Masani ni diganggu, ataupun antara terjemahan lain. Ibu tengok ni, masa ni sentuh. Ibu boleh tengok yang ni cerita tentang ayat ini. Ada lagi satu ayat saya tulis saya bagi tahu dekat ibu. Ibu boleh tengok dekat surah Al-Anbiya ayat 83 muka surat 329, cerita Nabi Ayyub juga. Saya tinggalkan dekat ibu nanti ibu balik tengok nah. Ayat berapa? Muka surat 329, surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat yang ke-83.
Yang ni cerita tentang Nabi Ayub juga. Ni saya tambah ayat untuk ibu-ibu balik tengok nah. Yang dekat ayat 83 yang saya bagi ayat ni ibu, ayat dia wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub ketika dia berdoa merayu kepada Tuhannya berkata, anni sesungguhnya aku massani yadur ditimpa penyakit wa anta arhamur rahimin sedang engkau sahajalah yang paling mengasihi dan mengasihani. Dalam bahasa Arab ibu-ibu perkataan masa ni ibu-ibu tengok, saya tak mau cerita. Masa ni maksud dia macam ni. Bukan macam ni. Apa dia ni? Sentuh. Para ulama bincang Nabi Ayub di masa nak doa pun dia guna perkataan yang halus nak bagi tahu, wahai Allah, aku ni disentuh dengan penyakit. Bukan guna ditimpa. Tapi dalam terjemahan kita ditimpa lah. Dalam terjemahan bahasa Melayu. Bahasa Arab nak katakan Nabi Ayub ni sangat beradab dengan Allah Ta'ala. Bagi tahu kata aku ni disentuh. Nak bagi tahu kata lembutnya Nabi Ayub. Sebab tu para ulama ada ceritakan bila isteri Nabi Ayub beritahu kata doalah minta kesembuhan pada Allah Ta'ala. Dia kata malu dah. Nabi Ayub antara Nabi, ibu-ibu. Nanti ada rezeki kita pergi tengok kisah-kisah Nabi kan. Lagi seronokkan ibu-ibu. Dan doa-doa dalam Al-Quran. Itu penting sangat. Doa dalam Al-Quran, doa dalam hadis. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Ayub ni diberikan segala jenis kenikmatan. Kesihatan, kekayaan, beranak pinak, pertanian dan sebagainya. Nabi Ayub ni. Dan sampai satu ketika semua benda ni hilang. Anak-anak bagi kesakitan, bagi kejatuhan. Saya tak ingat Nabi Ayub ni pertanian atau penternakan, tapi maksudnya tak menjadi semua perkara yang Nabi Ayub buat. Termasuk yang paling penting adalah sakit. Disebutkan para ulama kata penyakit kulit. Wallahu ta'ala alam. Nabi Ayub malu nak minta dekat Allah kesembuhan. Sebab apa? Yang contohnya yang sihat tu dah 50 tahun, yang teruji baru 25 tahun, seolahnya begitu. Mestilah ada sebab dia, tapi sebab Nabi Ayub sabar, Allah Ta'ala bagi balik setelah kejatuhan itu, kenaikan balik. Ada balik, semua benda yang dia hilang, semua benda Allah ganti balik. Tengok ibu-ibu, mesti ada sebab Allah uji. Okay? Okey, muka surat 153, ibu-ibu boleh tengok yang ni, tolong baca. Ya, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ni apa dia ni? Sabar ni 3 benda. Sabar dalam ujian musibah, sabar dalam kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan ni ibu-ibu, maksudnya apa? Sabar terhadap keinginan nafsu yang menjadi urusan syaitan. Antaranya adalah sabar atas tarikan dan runtunan hawa nafsu yang sering ajak buat dosa. Sabar dari menuruti perasaan marah. Sabar dalam menahan diri dari melanggar perintah Allah. Sebab tu saya kaitkan sabar tadi adalah menahan diri. Hawa nafsu kita ajak kita buat sesuatu benda yang kita tahu Allah tak suka, tapi kita nak buat. Hawa nafsu kita ajak buat. Saya sebutlah antara contohnya mengumpat. Pasal apa saya sebut contoh mengumpat? Sebab bab 8 nanti bulan depan kita masuk bab mengumpat. Bab mengumpat kita akan ambil dalam buku ni dan kita blend sekali dengan surah Al-Humazah. Mungkin ibu-ibu dah belajar dengan Ustazah Sahla, kita belajar sikit lagi. Mungkin berbeza cara cerita dia kan, sebab references berbeza. Ibu-ibu lah ni dengan Ustazah Sahla tafsir surah apa? Tak mula lagi kuliah dengan Ustazah Sahla. Oh dah mula dah. Al-Qari'ah. Cerita tentang hari kiamat. Maksudnya dah melintasilah surah Al-Humazah kan? Kau main daripada An-Naba ke bawah. An-Naba ke bawah. An-Naba ke bawah berarti tak sampai lagi surah Al-Humazah kan? Maksud saya syarah dululah nanti. Nanti belajar dengan Ustazah Sahla lagi pakar. Beliau lagi pakar. Dia memang dalam bidang tafsir PhD pun kan?
Beliau dah habis PhD kot. Tak ingat. Tapi beliau buat PhD dalam tafsir juga. Saya baru nak menampak harap doa ibu sekalian lah kan. Tapi kita tengok sebab mengumpat ni Allah sebut letak satu surah, surah Al-Humazah. Mencela, termasuk mencela, mengejek, mengumpat, body shaming. Ibu tengok ada terma body shaming lah ni kan. Body shaming kan suka ejek orang punya fizikal. Rupa-rupanya Allah sebut dah dalam Quran. Sebab tu saya kata, bila kita belajar betul-betul Quran, banyak benda dalam kehidupan kita akan diperbetulkan. Oh, Allah sebut ni, sebut. Kita pergi rumah orang, macam mana adab nak pergi rumah orang? Bagi salam ke, ketuk pintu ke, keadaan duduk ke, macam mana berdiri belah mana? Allah sebut dalam surah An-Nur. Jangan bagi gelaran, jangan sekian-sekian. Ada dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat antaranya surah yang menceritakan tentang adab berkomunikasi dalam masyarakat. So, bila kita lalui apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis sebut, kita akan memperbetulkan banyak benda dalam kehidupan kita ini. So, ini sabar dalam meninggalkan maksiat. Kita nak buat satu-satu benda tu, tapi sabar, tahan diri, tinggalkan benda tu. Satu benda yang mungkin kita dah selalu buat, ibu, kan? Satu benda yang kita dah selalu buat, kita bincang pasal orang, kita nampak aib orang, kita nak tinggalkan benda tu. Susah tak? Kita dah selalu buat, kita tak mau buat. Kita cakap pasal orang, kita nampak aib orang, kita selalu buat. Sekarang kita nak tinggalkan benda tu, nak tahan diri, jangan buat. Orang kata main sat ni, nak cerita ni, tahan. Ui, susah. Tapi itulah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Okey? So ibu-ibu yang ni, kalau dalam surat 154, ibu-ibu akan tengok antara contoh lain diberikan dalam sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh isteri majikan, ataupun dalam Quran digelar Imra'atul Aziz. Ada rezeki kita sembah. Tak apa, belunjuk kot depan pun tak apa kok. Tak ada apa nak malu biasalah tu. Ada tamu, dia depan rumah lah. Oh ya, okey. Ingatkan nak belunjuk. Okey. Yang terakhir ibu-ibu sebelum kita balik, muka surat 155, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Harap ibu-ibu boleh balik baca, ada rezeki kita sambung untuk saya syarah sikit. Tapi sabar dalam melaksanakan ketaatan ibu-ibu, kita nak buat benda yang Allah suka. Tapi kadang-kadang nak buat tu susah juga, no? Tadi nak meninggalkan apa yang Allah tak suka. Saya ambil cerita tadi, cerita tentang aib orang. Mungkin kita dah sentiasa buat, kali ni kita nak bertahan, jangan buat dah. Aku nak tambah baik 2022, tak mau dah cakap pasal orang, nak cakap pasal diri sendiri je. Tak mau dah tengok aib orang, nak tengok aib diri sendiri je. Tahan diri meninggalkan kemaksiatan. Yang tu maksiat, nak tinggalkan, tahan diri. Yang ni nak melaksanakan benda yang Allah suka, nak buat tapi susah juga, no? Kasih sana. Sama-sama kasih kat jumpa lagi insya-Allah. Nak baca Al-Quran satu hari satu muka, dua muka, setengah muka. Allah suka tak? Suka, tapi kadang-kadang Quran kat situ je tu. Kenapa ya? Nampak ni. Kita tahu Allah suka. Nak buat. Tahan diri, tahan daripada mendengar hawa nafsu kata sak gila, lepas zuhur pun boleh. Tapi saya punya tips ibu untuk saya dan kita semua, kita kalau terasa nak baca Quran, ambil terus baca. Kalau tak baca. Hak tu je lah saya nak sebut dengan Quran ni. Dengan Quran ni hak tu je, saya tak masyarakat panjang lagi hak ni. Ada rezeki kita masuk bulan depan, dengan segera je kita akan masuk terus hujung belakang ni dengan bab 8 terus insya-Allah. Tapi apa yang saya nak sebutkan tadi ibu, bab Quran, habiskan bab Quran ni ibu cerita dia, ada rasa nak baca terus ambil dan baca. Jangan tunda-tunda. Tak apalah lepas zuhur lah, tak apalah lepas asar lah, maghrib pun boleh juga sambil-sambil berunjuk muhur. Betul tak ayat dia muhur? Teringat nak sedekah, cari telefon terus, cari Mahat Tahfiz ke masjid ke surau kita ke.
Saya tak tahulah terlampau ekstrim ke apa, tapi kalau saya punya pandangan teringin ataupun dah berniat nak buat sesuatu kebaikan, buat terus. Wa illa tak buat. Ataupun tertunda oleh esok ke, kita kan lupa. Jadi teringat, loh tadi Kak Ani habaq surau nak tukar ni daripada siapa nak sedekah. Terus tanya Kak Ani. Tapi jangan pukul 12 malam kena list kan. Kak Ani pun marah pula lagi kan. So Quran sama. Teringat rasa ya Allah, aku ni lama tak baca Quran. Contohlah, kemarin last baca kan, hari ni tak baca lagi. Sagi ambil tu dan baca. Itulah kita nak lawan hawa nafsu kita tu, sabar dalam melaksanakan ketaatan insya-Allah. Aku qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.